Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini Awani Sarawak bersama saya Syaf Syukri. Kita saksikan antara paparan utama untuk malam ini. Maka kami dalam kerajaan telah memutuskan kita akan memberi vaksin free kepada rakyat Sarawak. Pekerja asing boleh masuk Sarawak bermula 1 Januari 2021. Juga airport Baau Gak Mukah siap tahun Baau. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg hari ini berkata kerajaan negeri akan memberikan vaksin COVID-19 kepada rakyat Sarawak secara percuma. Walaupun terpaksa menanggung kos 2 dos vaksin berharga RM70, Abang Jo berkata kerajaan negeri bersedia membayar kos itu kerana mementingkan kesejahteraan rakyat. Maka kami dalam kerajaan telah memutuskan kita akan memberi vaksin free kepada rakyat Sarawak. Karena harga vaksin ini dikirakan dijangkakan harganya RM77 buat dos. Ini belum termasuk penghantaran, kos penghantaran. Sebab vaksin itu kalau nak datang ke Sarawak mesti dalam satu kontainer, refrigerated kontainer yang khas di mana darjahnya ialah below 70 degrees. Abang Jo turut memberitahu kerajaan negeri telah membelanjakan sekitar RM100 juta untuk proses pengasingan rakyat Sarawak yang kembali ke negeri itu dalam usaha mengekang penyebaran COVID-19. Ia termasuk kos makanan dan penginapan sepanjang 14 hari kuarantin wajib bagi rakyat Sarawak. Beliau berkata demikian ketika berucap semasa menghadiri majlis simbolik penyerahan bantuan Sarawak Kusayang BKSS 2020 di bangunan Majma Mall Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah, Jalan P. Ramlee, Kuching pada Rabu. Selain itu, Sarawak akan memastikan logistik dan pusat penyimpanan vaksin COVID-19 di seluruh negeri tersebut mencukupi serta mengikut spesifikasi yang ditetapkan. Malah beberapa faktor perlu diambil kira termasuk infrastruktur dan demografi setiap kawasan di Sarawak, terutama di kawasan pedalaman. Kerana kawasan Sarawak nombor 1 luas, nombor 2 banyak kawasan-kawasan pendalaman mungkin susah untuk dilalui. Nombor 3, kalau visa, you need to have a very cold storage facilities. Pfizer. Yeah. So we don't want to be caught apabila vaksin nanti kita kelang kabut. That's why the task force is being set up, and they were asked to come up the report within a month to do the assessment of the infrastructure in Sarawak, so that apabila vaksin datang, it will be seamlessly reach as far as the corners of Sarawak. Jelasnya, pengurusan vaksin ini juga akan dikendalikan oleh pasukan bertindak khas yang akan membantu kerajaan negeri. We are setting up a task force to assist the Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak to look at the infrastructure readiness of Sarawak, the logistic. The team is led by Datuk Dr. Andrew Q and Datuk Dr. Jamilah with Dr. Chin and the team. They will make a recommendation to the state government what are the logistic facilities yang kita perlu sediakan. Sementara itu, Ugah turut menjelaskan tempoh kuarantin di Sarawak kekal 10 hari. Jelasnya, sebarang perubahan akan melihat kepada situasi semasa dan hasil kajian terkini keaktifan kes jangkitan semasa COVID-19 dalam negara. Sementara itu, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPPN Sarawak memutuskan untuk membenarkan pengambilan pekerja warga asing ke Sarawak bermula 1 Januari 2021. Keputusan dicapai selepas mengambil kira peningkatan kemasukan pendatang asing tanpa izin parti melalui jalan tikus ke negeri itu. Jadi kita harap dengan kita membenarkan pengambilan pekerja asing ke Sarawak
maka kegiatan-kegiatan yang membawa parti melalui jalan tikus ini dapat dikurangkan. Dan apabila dapat kurang, maka sumber ataupun the source of COVID-19 juga dapat kita kurangkan. Bagaimanapun, majikan perlu membuat permohonan dan mematuhi tata cara kemasukan pekerja asing ke Sarawak yang akan dikemukakan oleh Jabatan Immigration Malaysia Negeri Sarawak JIMS. Selain itu, majikan juga bertanggungjawab menyediakan pengangkutan kepada pekerja warga asing dari pintu masuk negeri itu ke pusat kuarantin. Juga menanggung kos kuarantin dan kos menjalani ujian saringan diperlukan. Sebelum seorang pekerja asing boleh masuk, dia mesti ada majikan. Dia tak boleh pergi sendiri. They must have somebody sponsoring them, employer. So with that principle, we put in the condition that majikan mesti menyediakan kemudahan kenderaan, pengangkutan dari point of entry, for example dari Tebeduk ke hotel quarantine. And that cost will be borne by them. And then in the quarantine, the cost also borne by the employer, including the swab test. Ketua Menteri Sarawak pada Rabu memberi jaminan kerajaan Sarawak komited untuk menanam 35 juta pokok di negeri ini dalam tempoh 5 tahun. Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, ia sebagai menyahut program penghijauan Malaysia dan kempen menanam 100 juta pokok. Katanya ia melibatkan kawasan pembalakan, ladang hutan, tanah adat Bumiputera serta tanah persendirian. Negara telah mensasarkan 100 juta pokok ditanamkan dalam masa 5 tahun. Dan kita mensasarkan 35% akan kita tanamkan di negeri Sarawak. Dan setakat ini kita telah mendapat beberapa pencapaian, iaitu sejak dilancarkan pada tahun sejak dilancarkan sehingga 20 Disember. Katanya bagi memastikan kelestarian hutan ini terus dipertahankan, kerajaan negeri mewajibkan syarikat pembalakan untuk menanam semula pokok selepas aktiviti pembalakan. Malah Jabatan Hutan Sarawak telah mengarahkan setiap syarikat pembalakan perlu melaksanakan aktiviti restorasi di kawasan masing-masing. Maknanya kita beri lesen setidaknya nebang hutan, dan lepas dia setidaknya mesti nanam semula hutan. That is syarat, one of our condition. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas terlibat dalam rakaman program penghijauan Malaysia peringkat negeri di Bukit Siol, Kuching pada Rabu. Selain itu, dalam mengekang pembalakan haram, Jabatan Hutan Sarawak kini melakukan pemantauan menggunakan teknologi moden. Teknologi canggih ini akan mudah mengesan sebarang aktiviti pembalakan secara tuntas. Bila itu ada drone, kita use teknologi lah to detect. Tapi yang pun rate lah down. Very much down now because of technology. Saya nanam pokok tadi, di drone ada ngambil. So you cannot avoid now using this new technology. Dalam sidang media yang sama, Abang Johari turut memaklumkan yang kerajaan negeri juga akan membangunkan semula 3 tapak semayan yang sedia ada. Antaranya Sabal Forest Landscape Restoration FLR Centre Simunjan, Sarawak Tree Improvement Centre Sibu dan Forest Research Station di Niah. Untuk rekod, Sarawak telah menanam lebih 10 juta pokok merangkumi 50 spesies di atas tanah seluas lebih 9 juta hektar sejak tahun lepas sehingga 20 Disember lalu. Mukah adalah tempat pelancongan seperti mana Lambindana, Tapak Pesta Kaul. Okey, pada bulan 3 kita juga ada Pesta Kaul lah. Okey. Contohnya saya dari Kuching, saya mau balik Mekah. Saya tidak perlu singgah di Bintulu dan saya akan terus singgah ke Mekah dan memudahkan macam perjalanan saya
masa perjalanan saya singkatlah, tidak perlu ke Bintulu lagi. Saya berpendapat bahawa ini adalah merupakan daya tarikan salah satu cara untuk menarik pelancong untuk masuk ke Mukah kerana terdapat pelbagai kemajuan yang sedang berlaku di Mukah. Itu dia tadi teruja penduduk Mukah dengan pembinaan lapangan terbang di daerah itu. Pembinaan itu sudah pasti memendekkan perjalanan untuk warga Mukah yang bekerja di luar daerah pulang ke kampung halaman. Bukan itu sahaja, ia juga salah satu cara untuk membawa lebih ramai pelancong untuk berkunjung ke Mukah. Bagi ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telian Yusip Nur Shebalo, lapangan terbang baru itu akan mula beroperasi sepenuhnya menjelang suku kedua 2021. Masyarakat di Mukah patutnya berbangga dengan perkembangan lapangan terbang baru ini sebab dia melibatkan standard international. Kita mempunyai custom, immigration dan kuarantin yang ada disediakan di lapangan terbang. Dan besar kemungkinan ianya akan dijangka dapat digunakan pada bulan Mac. Mac 2021 setelah semua final handover terakhir pada 11 April 2021 dan selepas itu barulah lapangan terbang ini boleh digunakan. Selain itu, walaupun struktur bangunan sudah siap, ia memerlukan beberapa kajian termasuk lokasi jabatan atau agensi yang terlibat dalam pengoperasian lapangan terbang. Bangunannya secara ataupun strukturnya memang siap Januari. Tapi bila kita belah airport tu, melibatkan airlines, melibatkan macam sida custom kah, sida ya, dia perlu train staffnya, sida immigration dia perlu train staffnya, dia perlu letak staffnya dekat airport. Jadi walaupun bangunannya siap Januari, tapi dia cuma boleh operation dalam second quarter lah, dalam April ke atas. Lapangan terbang itu dijangka dapat memuatkan lebih 200 penumpang dan 3 buah pesawat jenis ATR-72 dalam satu masa. Laluan penerbangan terus ke Mukah boleh digunakan dari Miri, Sibu dan Kuching. Dasar Pelancongan Negara DPN 2020-2030 yang diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mendapat sokongan Kerajaan Sarawak. Bagi Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Sarawak Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah, dasar itu mampu menjamin industri pelancongan yang terkesan akibat COVID-19. Justru kata Karim, khazanah dan kekayaan lokasi pelancongan yang ada di Sarawak perlu diteroka, terutamanya industri ekopelancongan. Banyak sekali tempat-tempat yang menarik untuk ditontoni oleh pengunjung-pengunjung luar. Hutan rimba kita masih banyak, sungai kita banyak, gua-gua kita, ekoturism, pantai kita cantik dan produk-produk seperti inilah yang kita usahakan. Jelasnya, kepelbagaian suku kaum dan budaya selain identiti Bumi Kenyalang kini dipertahankan melalui muzium dan beberapa pusat budaya di seluruh negeri. Selain daripada itu, Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Kesenian Sarawak sedang dalam usaha untuk mengangkatkan muzium-muzium, kubu-kubu yang ada, banyaknya dalam proses restoration ataupun pembinaan pada masa ini, dan apabila ia siap dalam jangka masa setahun dua ni. Beliau berkata demikian di pejabatnya di bangunan Baitul Makmur 2 Kuching pada Rabu. Bila dengan itu, sekian Awani Sarawak telah bertemu dari Lausun ni. Salam hormat.